Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, saudara-saudara. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Di dalam entry terkini platform X Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada satu perkongsian Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pasti mengejutkan kepimpinan politik, dan terdapat pendedahan daripada media dan netizen yang pernah dilakukan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap istrinya yang pasti mengejutkan ramai. Nah, saudara-saudara, di dalam entry X Tun Dr. Mahathir Mohamad, Islam di atas caption paling atas melalui entry X Dr. Mahathir Mohamad. Nomor 1, sejak 7 Oktober kita melihat orang Palestin di Gaza diserang dan dibunuh oleh askar Israel. Kita juga lihat di mana-mana sahaja orang Islam dan agama Islam dihina, ditindas dan dikena berbagai-bagai sekatan. Di Perancis, wanita Islam tidak dibenar pakai hijab. Orang Islam dihalang dari memasuki beberapa negara. Apabila tekanan dan deraan ini dilaku, tidak ada tindakan yang boleh dibuat oleh orang Islam. Di Gaza, lebih 40.000 orang Palestin dibunuh. Mungkin saya boleh kata ini adalah kematian yang mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lebih ramai yang cedera, kanak-kanak dibunuh, bahkan bayi yang baru lahir pun tidak dapat oksigen kerana bekalan elektrik dipotong. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya, di usia Mahathir yang hampiri 100 tahun itu, adakah Mahathir sudah tak sehat? Adakah Mahathir sudah nyanyuk, sudah lali, dan tidak lagi boleh maksud saya tidak lagi sesihat yang dulu. Namun saudara-saudara, coretan-coretan Tun Dr. Mahathir di dalam entry X-nya ini satu coretan yang luar biasa dan banyak fakta yang dikongsikan. Anda boleh melihat melalui entry X Tun Dr. Mahathir Mohamad, terdapat 31 poin yang dikongsikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian entry X, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga berkongsi, jika kita ingin tunaikan kewajipan kita seperti yang diwajibkan oleh agama Islam kita, tindakan menuntut ilmu dan membangun keupayaan mencipta dan mengeluar senjata modern, hendaklah diusahakan oleh negara-negara Islam dan orang Islam. Islam juga perlu mengadakan sebuah negara maju untuk melindungi umat Islam. Apakah ilmu dan kepakaran yang diperlukan? Umumnya ilmu sains dan matematik. Jadi Anda boleh lihat banyak poin yang dikongsikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saudara-saudara, di ruangan komen terdapat pula serangan yang diterima Mahathir dengan berkongsikan, jangan hipokrit, jangan tunggang Palestin untuk rebut kuasa. Rakyat menyesal sangat bagi undi pada Mahazalim Kerala 22 tahun 22 bulan. Syukur sekarang rakyat dah dapat Perdana Menteri Melayu tulen yang bijaksana, pro bono bekerja keras untuk negara, lawan korupsi, hormat raja-raja, dan yang penting sangat kasihkan rakyatnya. Itu adalah satu kredit untuk Anwar Ibrahim, dan kita boleh ucap selamat tinggal Tun Dr. Mahathir karena PM hari ini adalah Anwar Ibrahim. Namun di dalam entry X ini, di dalam ruangan komen, terdapat perkongsian, yaitu satu berita yang lama pada 24 November 2017. Siti Hasma dalam kenyataan, suami larang saya bertuduh. Juga perkongsian di dalam menyatakan, cucu Mahathir LGBT, perjuangkan LGBT, rosakkan negara. Di dalam ruangan komen yang lain, terdapat gambar dikongsikan, sejarah Tun Mahathir dan kekejaman dunia. Benarkan atlet Israel masuk Malaysia, penjarakan orang bantah kemasukan atlet Israel, benar kapal Israel berlabuh di Malaysia. Nah, saudara-saudara, melalui entry X ini Anda boleh lihat di dalam ruangan komen. Namun antara tamparan yang hebat yang diterima Mahathir adalah melalui komen yang saya lihat, jangan hipokrit, jangan tunggang Palestin untuk berebut kuasa. Rakyat menyesal bagi undi pada Mahazalim Kerala 22 tahun 22 bulan. Syukur sekarang rakyat dah dapat PM Melayu tulen yang bijaksana.
Itu adalah satu tamparan hebat untuk Anwar Ibrahim. Ada comment section yang lain menyatakan, apa yang Tun coretkan memang betul, tapi adakah Tun sendiri praktikkan apa yang Tun cakap? Apakah Tun mengajak semua bangsa kat Malaysia ini bersatu hati menyokong kepimpinan kerajaan sekarang? Soal satu lagi pengguna media sosial. Ada yang kata di sini, sembanglah Tun, cucu-cucu berbikini, apa cerita? Jadi saudara-saudara, Anda boleh lihat di dalam laman ataupun platform n3x.mahathir untuk berita sepenuhnya. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, apa yang berlaku kepada kepimpinan Perikatan Nasional hari ini? Pertama, bersatu, wakil rakyatnya yang berpaling tada. Namun itu sudah seringkali kita dengar. Tetapi saudara-saudara, bagaimana pula dengan parti komponen antara pengaruh yang kuat, parti yang kuat di Malaysia, yaitu Parti PAS. Kenapa saya cakap Parti PAS ada antara parti yang kuat? Kerana mereka memenangi 40 lebih kerusi parlimen pada PRU 15. Lebih banyak berbanding bersatu. Namun saudara-saudara, terdapat satu pendapat daripada seorang penganalisis yang pasti mengejutkan Hadi Awang dan kepimpinan PAS serta Perikatan Nasional. Menurut perkongsian daripada FMT, PAS tandus idea boleh dihukum rakyat pada PRU 16, kata penganalisis. Saudara-saudara, sebelum ini ada gesaan daripada pemerhati politik yang lain supaya Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang mengundurkan diri dan memberikan laluan kepada pemimpin baru yang muda, yang lebih fresh idea mereka untuk memimpin bersatu dan PAS ataupun Perikatan Nasional bagi memberikan saingan yang hebat kepada Anwar Ibrahim pada PRU 16. Sekiranya kedua-dua pemimpin parti itu tidak mengundurkan diri, pemerhati politik daripada Syabuddin Husin berkata itu akan memberikan satu ruang yang selesa untuk Anwar Ibrahim menang pada PRU 16. Oke, kita kembali di dalam kenyataan daripada penganalisis ini. Strategi PAS terus menyerang UMNO dan DAP tanpa menawarkan dasar memanfaatkan rakyat, berisiko menyebabkannya dihukum sekali lagi pada PRU 16 selepas tewas PRK KKB, kata penganalisis. Menurut Arif Aizuddin Azlan dari UiTM, berbaki 2 hingga 3 tahun sebelum mandat dikembalikan semula kepada pengundi, PAS yang menunjangi PN dilihat ketandusan idea apabila terus memainkan kempen naratif lama. Katanya, parti itu sepatutnya memperkenalkan satu gagasan idea baru, lebih menyeluruh supaya masyarakat dapat menilainya secara serius sebagai satu alternatif kepada kerajaan perpaduan yang ketika ini menyediakan pelbagai inisiatif untuk orang ramai. Jika mereka tidak terbuka mengubah pendekatan dan kerajaan perpaduan konsisten memperkenalkan lebih banyak lagi dasar memberikan impak positif kepada orang ramai, PAS dan Bersatu akan dihukum pada PRU 16. PAS perlu sedia ambil pendekatan ke arah politik bersifat inklusif, bukan berpaksikan kepada satu kaum dalam usaha. Mendekati pengundi bukan Melayu. Kalau ini dapat dilakukan, mungkin boleh tingkat image PN di mata komuniti terbabit, katanya kepada FMT. Dalam siri pertama Jelajah Selamatkan Malaysia bertajuk KKB Signal Rakyat di Bangi pada 17 Mei, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari terus menyerang UMNO dengan mendakwa sebahagian besar ahlinya tidak mengundi pada PRK KKB untuk menyokong PH rakan dalam kerajaan perpaduan. Itu adalah antara kenyataan daripada penganalisis politik. PAS tandus idea boleh dihukum rakyat pada PRU 16, kata penganalisis. Kita juga mendengar satu kenyataan daripada penganalisis politik sebelum ini yang menyatakan bahwa
PAS mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Adakah dengan ini PAS perlu mengambil satu langkah baru untuk menyelamatkan parti itu? Mungkin antara langkah yang boleh disadangkan oleh netizen ataupun oleh pemerhati politik adalah menyertai kerajaan. Bila PAS bersama dengan kerajaan, mungkin itu akan menjamin masa depan PAS pada PRU 16. Jadi apa komen Anda saudara-saudara berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.